Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 29 Oktober 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari 114 surah dan merupakan surah yang terpanjang dalam Quran. Dia duduk dalam juzuk yang pertama, akan masuk dalam juzuk yang kedua dan setengah juzuk yang ketiga. Ayat yang kita akan bincangkan pada kali ini bermula ayat 120 sehingga 123. 120 sehingga 123, Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita bahawa Yahudi dan Nasara tidak akan reda, tidak akan biarkan kita tetap bersama Islam. Dia akan provokasi, dia akan khianat, dia akan macam-macam sampai orang Islam pergi ikut mereka. Maka Allah tegaskan, nak selamat ikutlah petunjuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan orang yang betul-betul mengikut kitab yang ada pada mereka, sama ada ahli Taurah ataupun ahlul Injil, mereka akan ikut kitab dia dan dia akan ikut Quran. Sekarang ni dia tak mahu Quran. Akhir ayat Allah peringatkan Bani Israel tentang nikmatnya yang besar, dan juga Allah tegaskan bahawa setiap kita akan menerima balasannya di akhirat. Jadi kalau kita nak balasan baik, buat baik. Nak balasan buruk, buatlah yang tak baik. Itu jelah peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada semua. Baiklah muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita mula dengan bacaan ayat. Bagi jemaah yang ada pimpinan Ar-Rahman, muka surah pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 37. Jadi oleh kerana ayat ni panjang, kita baca satu ayat ya. Tak baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Balik kita kepada ayat kita ni. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini penegasan dari Allah Azza wa Jalla bahawa Yahudi dengan Nasara tidak sekali-kali akan suka, akan reda kepada apa yang kamu lakukan itu. Mana dia nak suka? Dia tahu kalau kita ikut dia tak ada. Kita ikut dia, kita tak akan ikut Quran, kita tidak akan ikut Yahudi. Orang ikut Yahudi, dia tak mau ikut Quran. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasara, dua kumpulan ini ringkas dia panggil Ahlul Kitab.
Sebab apa nama dia Ahlul Kitab? Kerana Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurah, Allah turunkan Nabi Isa Injil, dan Nabi Daud Zabur. Jadi 3 ni kitab dari Allah Azza wa Jalla. Maka pengikut-pengikut dia dipanggil Ahlul Kitab, orang yang ada kitab. Orang ada kitab maknanya patutnya mereka lah lebih jujur, lebih warak, lebih juruh, sebab dia ada kitab. Tapi rupanya orang pandai ni, orang pandai agama ni kadang-kadang lebih teruk daripada orang yang tak mengaji agama. Ni besar. Ahlul Kitab lebih teruk dia buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puak-puak jahiliah yang tak ada kitab. Jadi Allah Taala tegas di sini bahawa Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Ini dia panggil Yahudi. Dalam ayat ini Allah Taala tegaskan walan tarda, lan. Tengok, orang ngaji bahasa Arab kalau diguna kalimah lan, dia lan lain, lam lain. Kalau kata lan, sekali-kali tidak akan. Itu maknanya lan tarda, sekali-kali orang Yahudi tidak akan redha hatta tatruka dinal Islam wa ta'taniqa dinahum, sehingga kamu tinggal Islam pergi jadi Yahudi. Walan nasara ay walan tarda anka nasara, sama juga Nasara Kristian juga tak akan redha kepada kamu, tak akan senang hati hatta tatruka dinal Islam wa ta'taniqa dinahum, sehingga kamu tinggal Islam dan kamu ikut agama mereka. Jadi selagi tak ikut, selagi itulah dia akan ganyang kita, dia akan kosek kita, dia akan buat segala apa-apa yang mereka boleh buat untuk pesongkan orang Islam daripada agama. Sekarang ini mereka telah lancarkan satu program, nama dia globalisasi. Tuan-tuan ingat apa nama program ini? Globalisasi. Dalam bahasa Arab dia panggil al-aulamah. Al-aulamah maknanya dunia ini jadi satu. Kata orang langit terbuka, dunia tanpa sempadan, itu semua di bawah projek globalisasi. Yang dengan makna apa globalisasi? Kita duk cari definisi juga susahnya kita. Susah kita cari definisi. Dia panggil dunia tanpa sempadan, langit terbuka dan macam-macam lagi. Tetapi yang betul-betulnya globalisasi ni, tulis perkara apa ni, makna sebenar globalisasi setelah anda menghadiri persidangan antarabangsa yang dianjur oleh Universiti Melaya Kuala Lumpur dan dihadiri oleh Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir. Ini dia kata globalisasi ini orang kafir, orang barat, orang Yahudi, orang Kristian nak suruh kamu buat apa yang dia buat, nak suruh kamu makan apa yang dia makan, nak suruh kamu pakai apa yang dia pakai. Kita kata hari ini kalau kita tengok kepada keadaan umat Islam di seluruh dunia, projek globalisasi ini telah mencapai sasaran yang begitu tinggi. Anak-anak orang Islam dengan bukan Islam sama ya perangai, bercampur gaul laki-laki perempuan tanpa batasan, friend sana friend sini. Sekarang ni pula orang Islam sendiri hodok mengaji ni pun healing sana healing sini, kejap-kejap travel sana, kejap-kejap travel sini. Yang muslimat tu tak ada mahram, tak ada apa dah, pergi sendiri buat travel pula tu, buat travel, buat apa dia panggil ni, DIY pula ni, ajak orang pergi umrah sama-sama wanita. Kita kata itu semua tu projek globalisasi, tak peduli kepada mahram, tak peduli kepada peraturan-peraturan syarak. Tu hak pergi ibadat, hak pergi derak kata orang, hak pergi healing, hak pergi pasal jenis jalan tak ada hijau ni, menghabis ke duit lagi kuat. Maka berjaya dia. Dari sudut pakaian,
Tak cakap dah kita ni letih. Tapi perjuangan diteruskan. Anak-anak orang Islam hari ni dari sudut pakaian, ikut tak ikut patuh syariah ke tidak? Jawabnya tak patuh dah. Yang banyaknya ni. Tudung tapi baju kecil, seluar ketat. Pakai tudung tapi kain sikat, baju lengan sekerak. Apa lagi? Macam-macam lah. Ambil lah buku risalah ni, sebar-sebarkanlah ke dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia, amankan kita dari azabnya di akhirat nanti. Cari risalah ni, tajuk dia Auratku Marwahku. Penting sangat-sangat. Orang tak peduli hari ni. Pakaian anak orang Islam dengan anak orang bukan Islam. Nak kata anak orang kafir, dia mau marah dah ni. Ini termasuk dalam program ulama juga. Tak boleh panggil orang kafir itu kafir, kita kena kata non muslim. Saya dah bagi tahu dah. Adab panggil depan, orang tak panggil ya kafir. Tapi nak kata hak kafir pun tak boleh juga. Kena kata non muslim. Kita kata itulah globalisasi. Orang putih, orang barat nak suruh kita makan seperti yang dia makan. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kedai-kedai makan hak ada di barat semua ada di negara umat Islam, termasuk dekat Kaabah. Apa tajuk? Namakan dia. Hari ni bila timbul isu Palestin ni, celek mata sikit anak-anak orang Islam mula tak nak masuk, tak nak beli beberapa kedai yang dikaitkan dengan Zionis, dengan Yahudi. Berapa hari je tu, orang kata kita boikot ustaz, kata boikot lah seminggu. Lepas ni tak penuh pula. Semalam kita lalu tengok, berjejut juga kereta duk beratur. Tak ada kesedaran apa-apa. Sekurang-kurang kita kata zaman pembantaian Yahudi kepada umat Islam di Palestin, break sekejap, beli barang-barang yang berjenama yang dimiliki oleh syarikat-syarikat Zionis. Patut kita stok sekejap, sekurang-kurangnya sebulan. Tak lapar tuan-tuan, sebulan tak makan-makan orang putih ni. Tapi apa boleh buat, jiwa sudah sebati, jiwa sudah orang panggil sehati sejiwa, tak boleh tinggal lagi. Ulama hak tak tahu benarnya nama makanan itu. Nama dia hot dog. Tuan-tuan hak mengaji orang putih ni, apa makna dog? Mana apa weh? Makan juga. Ustaz pun sambil-sambil balik kuliah, jalan ikut kedai budak-budak jual roti. Abah, anak kata, "Bah, berhenti kejap bah, nak beli ni." Berhentilah abah pun dengan piyuh, dengan serbaynya. Mau nak beli berapa? Nak beli hot dog. Abah nak 2 biji. Abah makan dog. Astaghfirullahalazim. Jijik nama ini. Nama dog ni kalau sembelih pun tak sembelih, tak sembelih pun tak sembelih. Tiba-tiba kita namakan makanan yang dimakan oleh umat Islam. Pihak penguasa agama bab hak halal haram sepatutnya mengeluarkan arahan rasmi. Tidak dibenarkan nama ini untuk kedai-kedai yang patuh syariah, kedai-kedai yang ada logo halal, kedai-kedai yang dijual oleh anak Islam. Jangan namakan dengan barang najis mughallazah ini. Ini abi pak ustaz apa gomo juga. Apa dia? Nama dia hot dog. Betul lah, dia buat dengan daging, buat dengan apa ni, tepung, tapi nama tu nama tidak halal. Inilah dia panggil zaman globalisasi, zaman ulama. Kita nak tafsir lebih daripada ni lagi, tak ada tafsir dah. Lan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah dah bagi kalimah lan. Sekali-kali Yahudi dengan Nasara tidak akan reda, tidak akan suka, tidak akan benar apa yang kamu pegang sekarang ni, hingga kita ikut mereka. Kalau tak ikut dari sudut akidah pun, kita sudah ikut dari sudut perangai, perbuatan, tingkah laku, pakaian, jenama makanan, sudah ikut Yahudi. Na'udzubillah minal khuzlan. Apalagi sebahagian daripada ritual, acara-acara yang dikaitkan dengan Islam, asalnya mari daripada mana? Mari daripada Yahudi, mari daripada Majusi, mari daripada ajaran-ajaran yang la aslalaha minad din, yang tidak ada asal daripada agama. Buatlah acara apa saja. Zikir melompat, zikir menari, acara menggosok kubur, acara berhimpun sana sini di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ini semua acara mari daripada mana?
cari dari Islam. Kita kata kalau adalah satu riwayat Abu Bakar pernah bergendang di masjid Nabi kerana cinta Nabi, insya-Allah saya bawa gendang besar dalam masjid ni. Tuan-tuan jangan takut. Kita melompat sampai ke hujung masjid. Tapi dah tak ada orang. Masalah sekarang ni kita beri nasihat orang tak dengar, pihak penguasa agama makin hari semakin lunak, semakin orang panggil koyak dengan tuntutan geng-geng yang duk main ke duk kubur-kubur ni. Kita kata duk main haul ni, kita kata itulah yang terjadi dalam negara kita, dalam negara umat Islam. Saya tak cakap di Malaysia, tuan-tuan, jangan marah, dalam negara umat Islam. Allahul musta'an. Baik. Allahu akbar. Tengok ayat seterusnya. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Kalau munah benar, ikut agama Allah. Ay qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijabatan lahum fi adam ittiba'i millatihim, nak jawab kepada Nasara, Yahudi yang duk ajak ikut agama dia, kita kata laisal huda ma antum alihi kama tad'un. Bukanlah jalan benar, bukanlah petunjuk, bukan yang betul itu mengikut apa yang kamu sangka, yang kamu dakwa. Balil ladzi ursiltu bihi huwa hudallah al-haqiqi. Ajaran yang aku bawa, ajaran yang Allah Ta'ala hantar aku mai ke dunia ini, itulah petunjuk yang benar. Fa innahu dinul mustaqim, itulah agama yang lurus, was sahih wal kamil, yang sempurna. Siapa nak sempurna, siapa nak benar, ikut hak Nabi bawa, jangan ikut hak orang lain bawa. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepada kamu tentang kebenaran, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada kamu. Jadi Allah, ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sampai kepada umatnya muhazziran, suatu amaran keras daripada ikut hawa nafsu yang ditonjolkan, yang ditaja oleh Yahudi, oleh Nasara selepas kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ikut lagi jalan lain daripada jalan Nabi setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada lagi bagi mereka waliyun, pemimpin, pengawal, penolong selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tidak akan bantu, Allah Ta'ala tidak akan tolong, Allah Ta'ala tidak akan beri hidayah kalau kita cari jalan yang lain daripada yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Ayat ini memberi pengajaran kepada umat Islam bahawa orang-orang Yahudi dan Nasara, yakni Kristian itu, akan terus berusaha sedaya upaya untuk memperdaya orang-orang Islam supaya mengikut kehendak tujuan mereka. Berbagai-bagai cara dan jalan yang mereka lakukan untuk merosakkan kepercayaan dan kepribadian orang-orang Islam. Dan kerana banyak yang tidak menyedari, kerana ramai yang tidak menyedari hakikat ini, maka bukan sedikit dari kalangan umat Islam yang terikut-ikut kepada adat dan cara-cara hidup mereka semata-mata dengan alasan menurut peredaran zaman, dia panggil up to date, sekalipun yang diikuti itu bersalahan dengan ajaran Islam dan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang tinggi dan mulia. Hakikat ini wajib disedari, dan mana-mana yang telah terlanjur wajib kembali ke jalan yang benar. Kita pindah kepada ayat yang kedua dalam siri ini,
iaitulah ayat 121. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Dan orang-orang yang kami berikan kitab pada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah isi kandungan, tidak memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Allah Ta'ala puji di sini sebahagian kecil daripada mukmin ahlul kitab yang jujur dengan keimanan mereka, yang jaga kitab mereka ada, bukan tak ada. Jadi ayat ini hadza madhun, Allah Ta'ala puji di kalangan ahlul kitab yang beramal dengan kitab Taurah ataupun dengan Injil. Orang yang beramal dengan kitab Injil yang ada dalam kitab mereka tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir, ini sifat dia, ini watak dia, ini ajaran dia, maka mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antara pujian Allah Ta'ala kepada ahlul kitab. Waktu dia pegang Taurat, dia ikut Taurat. Dia pegang Injil, dia ikut Injil. Datang Quran, mereka beriman dengan Quran. Maka itulah orang yang mulia, orang yang dipuji oleh Allah Azza di kalangan ahlul kitab. Mana bukan semua ahlul kitab itu jahat, tapi sebahagian kecilnya masih ada yang baik. Ayat ini tanda pelajar. Yattabi'una kata alladzina atainahumul kitab yatlunahu. Yatlu makna baca, tapi dalam terjemahan, dalam tafsir dia kata yattabi'unahu, iaitu mengikut. Bukan sekat baca saja. Kalau baca saja, Allahu akbar, membaca dengan sebenar-benarnya maknanya mengikut ajaran dia. Kalau baca saja, baca kita hari ni baca Quran juga, dengan acara-acaranya, dengan majlis-majlisnya, tetapi dari sudut amalan kita tak nampak kecuali amalan peribadi, solat, puasa, zakat, akad nikah. Yang lain-lain itu suka nak tengok. Di sudut amalan kita mengatakan itu tidak haqqa tilawatihi, tidak ikut benar-benar. Jadi kita nak ikut yang sebenar lah. Mudah-mudahan kita selamat. Ayat ini tanda pelajar ditafsirkan juga dengan ayat surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 68. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ahlul kitab, kamu tak ada apa-apa sehingga kamu betul-betul menjalankan apa yang dari kitab Taurat, dalam Injil dan dalam Quran yang diturunkan kepada kamu, barulah mu jadi betul. Jadi kalau tidak, tak betul kamu. Baik, ujung ayat ni, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan sesiapa yang mengingkari Quran, ingkari kitab-kitab mereka sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, orang yang celaka, orang yang nak kata apa, yang pentingnya orang yang tak betul, iaitulah orang yang menolak kitab Allah Ta'ala ataupun mengubah perjalanan dia dan juga mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini perbuatan dia, qad bahasa nafsahu, mereka telah merugikan diri sendiri, mereka telah menjauhkan diri dari rahmat Allah, mereka telah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan, wal iyazu billah. Tengok kita ada nota pula di bawah ni. Nota kata apa? Nota 45. Firman Allah Ta'ala ini menerangkan kitab suci itu hendaklah dibaca dengan mengetahui maknanya. Dengar ni pelajar, baca, kena faham makna serta memahami maksudnya dengan faham yang berdasarkan iman,
Kita panggil baca, tadabbur dan beramal. Yang menggesa pembacanya mengambil pengajaran dan petunjuk, mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Janganlah hendaknya umat Islam membaca Quran hanya untuk memberi halawat telinga, buat sedap dengar je kepada pendengar saja, buat musabakah je, buat pertandingan je, atau untuk mendapat faedah dunia semata-mata, ambil upah baca Quran. Bertanding Quran berlagu boleh hadiah. Enggak apa lagi. Ini macam-macam pakej kita jual. Pakej khatam Quran. Nak pakej khatam Quran di Mekah bayar 5,000. Ada pembaca di Mekah beri hadiah pahala ke mak ayah kita. Ini semua ni mainan-mainan mencari habuan dunia yang tak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya buat pakej macam ni. Tak ada. Kerana yang demikian tidak akan memberi hidayah petunjuk pada pembacanya, bahkan boleh menimpakan akibat yang buruk padanya, kerana ia telah termasuk dalam golongan yang menjadikan agama sebagai permainan dan hiburan, kata di tafsir Al-Manar. Jadi kita mengatakan bahawa baca Quran boleh pahala. Yang kita tegur tadi iaitulah pakej-pakej jual pahala tu jadi masalah. Tuan-tuan nak baca sendiri, nak hadiah ke mak ayah, insya-Allah ada ulama yang menyatakan sampai pahala kepada orang mati. Tapi pakej yang kita pertikaikan itu, jangan salah faham pula. Baiklah, kita berpindah kepada ayat 122. Allah Ta'ala mengungkit Bani Israel supaya dia celak mata bahawa mereka dulu susah, mereka dulu sesat, dan mereka banyak nikmat yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ramai di kalangan Bani Israel anbiya menjadi nabi. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel. Siapa dia Bani Israel? Anak cucu Nabi Yaqub, anak cici Nabi Ibrahim. Kenankanlah akan limpah kurnia nikmat aku yang telah aku berikan kepada kamu. Jadi ingat molek, aku dah beri kepada kamu nikmat yang banyak, iaitulah nikmat yang paling besar dari kalangan mereka, ramai di kalangan mereka yang jadi nabi. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu. Siapa dia? Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub. Itu anak cucu Bani Israel, dia lalu kat tu. Kalau anak cucu Nabi Ibrahim, lalu pula ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi menarik. Aku telah memberikan nikmat kepada kamu, datuk nenek kamu yang taat dahulu daripada umat-umat yang lain yang ada pada zamannya. Ai wazkuru tafdili lakum ala sa'iril umami min ahli zamanikum bi irsalir rusuli minkum. Allah kata, aku hantar mari rasul-rasul dari kalangan kamu. Aku hantar dia ramai di kalangan mereka yang dapat kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya turun kepada anbiya Bani Israel. Maka Allah Ta'ala lebihkan mereka daripada orang-orang yang lain. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku lebihkan tok nenek kamu nak banding dengan orang lain pada masa itu. Sehinggalah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sekali lagi tanda pelajar ditafsirkan dengan surah Al-Maidah, ayat 20. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fiikum anbiya. Ingatlah Musa peringatkan kaum dia supaya mereka ingat nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka. Iz ja'ala fiikum anbiya, Allah jadikan di kalangan kamu nabi. Wa ja'alakum muluka, Allah Ta'ala beri di kalangan mereka raja-raja yang hebat, iaitulah Daud dan Sulaiman.
wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Aku beri kepada kamu yang tak beri kepada orang lain. Allahu akbar. Tuhan kata, aku tak beri ke orang lain. Kata di Abil Aliyah, maksud wa anni faddalakum 'alal alamin ay bima utu minal mulki. Allah Taala beri kerajaan. War rusul, jadi rasul. Wal kutub, diturunkan kitab. Nak banding dengan ulama-ulama pada zaman itu tak ada. Fa inna likulli zamanin aliman, setiap zaman tu ada alim, tapi alim Bani Israel ini lebih besar kerana Allah nak anugerahkan kepada mereka jawatan nabi dan rasul, dan Allah turunkan kepada mereka kitab. Allahu akbar. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi pada ayat terakhir dalam siri kita ini. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong lepas dari azab Allah, tidak berlaku. Jadi alhamdulillah, munasabatul ayah, kata ulama tadabbur, ayat 122 Allah Ta'ala sebut nikmat yang diberi pada Bani Israel. Ayat yang ni 1, 2, 3 amaran daripada Allah Azza wa Jalla, kalau nikmat yang aku beri kamu tak syukur, kitab Taurah aku beri kamu tak amalkan, Injil kamu ketepikan, Al-Quran kamu hanya mempertandingkan semata-mata. Jangan salah faham, saya tidak condemn musabakah, tapi saya kata mempertandingkan semata-mata, tidak beramal dengan isi kandungannya, maka kamulah orang yang rugi. Allahu akbar. Ya, dalam ayat ini, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, peliharalah diri kamu pada hari yang huru-haranya besar, hari kiamat yang padanya seorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun. Jadi amarallahu ta'ala an ya'taqidu, Allah Ta'ala suruh kita beramal, suruh kita berpegang, suruh kita selamatkan diri kita daripada azabnya pada hari kiamat. Dengan apa? Dengan akidah yang benar, dengan amalan yang sahih ikut sunnah, dan juga dengan ikhlas dalam melakukan amalan. Itulah di antara ciri-ciri manusia yang selamat di akhirat. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, ya Allah jadikan kami ini orang ikhlas, wa minal muttabi'in lis sunnah, orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjauhkan diri dari syirik, dari mungkar, dari maksiat, dari bid'ah, dari khurafat, dan dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hari kiamat ada peringkat awal, kita keluar daripada kubur, lari. Ibu bapa lari daripada anak, anak lari daripada mak ayah, suami isteri lari, tak ada siapa nak tolong siapa, pakaian pun tidak ada, semuanya bertelanjang, tak ada selipar, tak ada kasut, yang laki-lakinya berkuluk, belum lagi berkhitan, semua ini berjalan huru-hara, tak ada siapa cari siapa. Allahu akbar. Nafsi-nafsi, masing-masing bawa diri. Kemudian Allah kata la tanfa'uha syafa'ah, tak ada syafaat masa tu. Walahum yunsaru, tak ada siapa tolong. Tapi setelah berlaku setelah huru-hara, maka datanglah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah umat. Barulah lepas pada itu, barulah syafaat yang lain. Ada 8 jenis kategori syafaat yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, berilah kepada kami, rezekilah kepada kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, murid-murid kami di alam nyata, di alam maya, mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, dan dapat kami sampai ke kolam Nabi, dapat minum daripada kolamnya, tidak dihalau sebagaimana dihalaunya ahli-ahli bid'ah, ahli-ahli mungkar. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Jadi maka semua benda akan berlaku pada hari kiamat esok. Semua benda akan berlaku. Setiap orang tidak akan memberi pertolongan kepada orang lain
sehinggalah diberi izin oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini dia panggil peringkat awal. Ayat ini peringkat awal keluarnya kita dari kubur. Selepas daripada itu berubahlah keadaan-keadaan orang yang berhak mendapat syafaat, orang yang berhak ke syurga tanpa hisab, tanpa azab, terus orang yang ke syurga tanpa azab, alhamdulillah, walaupun melalui hisab, dan ada orang yang ke neraka dulu, wal'iyazubillah, setelah dibakar hancur luluh, kemudian diselam ke dalam nahrul hayah, dibawa ke dalam syurga. Akhirnya dia masuk dalam syurga, di akhir dia dikenali dengan nama jahannamiyin, banduan neraka yang ke syurga. Jadi doa kita tak nak disentuh oleh api neraka walaupun sesaat, maka itulah yang kita minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami daripada neraka. Itulah permintaan kita. Jadi nak tebuh orang pun tak boleh, nak syafaat pun tak boleh. Maka orang-orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman, mereka akan mendapat syafaat Nabi pada permulaannya, syafaat orang yang beriman, syafaat daripada malaikat, dan syafaat-syafaat yang lain. Akhirnya mereka akan mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah kita perbincangan kita pada siri ini. Sekarang kita berpindah mencari 5 faedah daripada ayat yang kita belajar, yang kita baca ini, biiznillahi azza wa jalla. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dengan Nasara tidak akan reda, tidak akan setuju, tidak akan tenang sekali-kali dengan apa? Dengan apa yang kamu miliki sekarang ini. Mana selagi kita berpegang dengan akidah yang benar ini, Yahudi dengan Nasara tak akan setuju, sakit hati, orang panggil perah, orang Kelantan kata nunginya pokok dia, selagi kita tidak boleh dipesongkan dari ajaran yang benar, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah. Kata ulama tadabbur, ayat ini bayanu haqiqatil ma'rakah. Allah nyatakan pertembungan yang benar, pertempuran yang benar, perbalahan yang sengoti antara kita dengan ahlu kitab, iaitulah ma'rakah al-aqidah. Ma'rakah artinya peperangan dari sudut akidah. Ini yang benar. Peperangan dari sudut akidah. Akidah kita tauhid. Akidah dia 3. Akidah dia Tuhan ada anak. Jadi mari pula ajaran saat ini ada juga akidah tak boleh berpegang dengan apa yang disebut dengan Quran, mesti dikona sana sini. Kita kata kita tak mau. Kita nak berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dengan Yahudi dengan Nasara ini peperangan akidah, bukan perang berebut Masjid Aqsa semata-mata, bukan perang berebut Gaza semata-mata, bukan berperang kerana nak cari kelebihan itu, nak mencari akak bendera sana sini, tetapi kelebihan kita, peperangan kita ma'rifatut tauhid akidah, peperangan memurnikan akidah. Kerana itu Tuhan kata hatta tattabi'a millatahum, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut ajaran mereka. Jadi di sini kata di para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kafir satu ya agama. Islam lain pada Islam tu semua kafir belaka. Yahudi, Nasara, Buzi, Hindus, apa agama hak lain tu. Satu Islam. Jadi kalau kita iktibar dari sudut pecahan pegangan kafir, fa innahu milalun, banyaklah agama ni. Ni agama Yahudi, agama Nasara. Dalam kajian wisdom, apa nama kita kata baru ni, Perli Center Wisdom baru ni, dia kata 60 agama telah muncul di Malaysia. 60 agama. Tuan-tuan jangan duduk main sedap hati, sedap buah. 60 agama telah menyerang negara Malaysia. Ini sudah ada. Tapi kalau banding Islam, lepas pada Islam tu kafir belaka. Mudah, agama kafir. Biarlah puak kafir tak kata kafir pun kita kena kata juga, sebab inilah yang disebut oleh
Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tahu di mana medan peperangan kita. Dia panggil ma'rakatuna, peperangan kita peperangan akidah, peperangan tauhid, bukannya peperangan main-main suka-suka, tidak. Itu dia panggil peperangan ma'rakah, peperangan tauhid, peperangan akidah, peperangan yang cukup berbahaya kalau kita tak ikut. Dua. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini juga, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu ikut hawa nafsu Yahudi, Nasara, puak-puak kafir ni, mu tak ada bahagia lagi dah dalam, tak ada lagi dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini kata ulama tadabbur, annal mar'a idza taba'a ghair syari'atillah, mana-mana orang yang ikut lain daripada syariat Allah Ta'ala, ikutlah apa dia syariat liberal ke, syariat sekular ke, syariat apa dia, komunis ke, sosialis ke, kapitalis ke, banyak list atas dunia ni. Sosialis, kapitalis, enggak apa lagi, orientalis, list banyak. Kata dia sebagai pendakwah, hak paling besar sekali iblis. Lain pada agama Islam, ikut iblis lah belakang tu. Yang kita dah ingat. Maka siapa dia ikut lain daripada agama Islam, dia tidak akan dapat penjagaan daripada Allah. Allah Ta'ala tak akan tolong dia, walaupun dia banyak pengikut atas dunia ni, tentera dia ramai, senjata dia banyak, kekuatan dia boleh tunjuk masa hari perarakan tentera besar dia punya senjata, tapi mereka tetap lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebab mereka tidak mendapat pertolongan Allah. Jadi ini kata, wala in ittaba'ta ahwa'hum, kalau kamu ikut, dilalatun ala annahu yajibu ta'alluq al-qalbi billah. Maka ayat ini Allah suruh kita letakkan pergantungan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk gantung hati kita kepada nafsu semata-mata, jangan ikut gantung hati kita kepada kehendak orang semata-mata. Maka ketika itu kita akan rugi, kita akan kecundang, kita akan kecewa, tak ada siapa pertolongan, tak ada dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala sebut selain daripada petunjuk, maka itulah yang dikatakan orang yang duduk di bawah keadaan yang begitu bahaya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allahu akbar. Allahumma ansurna ya Rabb, berilah pertolongan kepada kami, berilah pertolongan kepada umat Islam, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada, sebab lain daripada hidayah, petunjuk, lain daripada petunjuk Allah. Qul inna hudallahi huwal huda. Sahabat tak ikut petunjuk Allah Ta'ala, ikut petunjuk nafsu, ikut petunjuk syaitan, maka orang ni akan binasa selama-lamanya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 32, famaza ba'dal haqqi illa ad-dalal fa anna tusrafun. Lepas daripada yang benar tu sesat belaka. Jangan. Baiklah, fa kullu ma la yuwafiqu hudallah, semua benda yang tak ikut petunjuk Allah Ta'ala, tak ikut sunnah Nabi, maka dia sesat. Baik, masih lagi dalam ayat ini kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Allah Ta'ala sebut hatta tattabi'a millatahum, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, kalau kamu ikut hawa nafsu mereka. Maka ulama tadabbur kata, annama alaihi al-yahud wan nasara al-an, apa yang dibawa oleh Yahudi dengan Nasara sekarang bukan lagi agama. Agama Taurah, Injil. Taurah yang telah dipesongkan, Injil yang telah diselewengkan, isi kandungan keduanya telah diruntuhkan. Yang ada sekarang ni pengikut hawa nafsu semata-mata. Karena itu Allah tak kata walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu peringkat awal. Tapi dalam ini Tuhan kata wala in ittaba'ta ahwa'ahum, Tuhan tak kata lagi wala in ittaba'ta millatahum.
Tuhan kata wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau mengikut hawa nafsu mereka, maka disitulah para ulama tadabbur mengatakan bahawa agama Yahudi, agama Nasara yang ada sekarang ini agama pengikut hawa nafsu. Wal iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala menjadi pengikut hawa nafsu, kerana agama mereka itu agama nafsu semata-mata. Duk nyanyi ya siang malam, dia duk nyanyi ya, pergi tempat agama dia, duk nyanyi yo ye lagu dia telah dia panggil poe apa benda. Jadi kita hari ni pun umat Islam, janganlah jadikan agama kita ni agama nyanyian. Ana ikut banyak tempat, sama ada di alam maya atau alam nyata, kita pergi tempat-tempat pengajian, ngaji hadis. Nak mula kuliah, Tok Syekh besar kata, tunjuk ke anak murid dia qasidah dulu, pelepong dulu, bui 2 lagu, ngaji hadis, hadasana, habis lagu berlagu pula. Kita kata apa benda ni, majlis ilmu kan majlis suka-suka lagu ni. Jadi pengajian sekarang ni, dulu ini sejarahnya, anak-anak orang muda-muda kena ingat bahawa tak ada di pondok-pondok di negeri kita ni duk main bergendai, main lagu dalam masjid ke dalam pondok, tidak ada. Bahkan setengah tok guru ni keras sangat dengan nyanyi-nyanyi ni. Sebahagian pondok TV tak boleh masuk. Learning setelah anak-anak dihantar ke tempat yang tertentu, tu'ti ukulaha, selepas 10 tahun, 15 tahun, anak-anak ni balik, bukan setakat pergi belajar fiqh Syafi'i, tapi bawa balik sekali dengan gendang, duduk melantun dalam masjid. Sebahagian daripada Tok Syekh kalau ajak dia ceramah, kena bawa sekali dengan tim gendang dia, kalau tak bawa tak boleh. Jadi sekarang ni dipanggil tu'ti ukulaha, hasil daripada pengajian itu telah dihantar balik, timbullah macam-macam riba, macam-macam benda atas dunia ni yang kita nampak. Haul-haul yang timbul ni pun tu'ti ukulaha, mari daripada yang diimport balik daripada tempat-tempat yang tertentu. Wal iyazubillah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini wala ini taba'ta ahwa'ahum, maknanya bukan lagi ikut agama tapi ikut hawa nafsu semata-mata. Wal iyazubillah. Ini ilmu tadabbur. Tengok dalam ayat ni, mula-mula Tuhan kata hatta tattabi' millatahum, kemudian Tuhan kata apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum, maknanya sebenarnya agama mereka tak ada dah, yang adanya hawa nafsu saja. Wal iyazubillah. Allahu Akbar. Mari kita pindah kepada yang keempat. Masa kita laju, kita tak boleh panjang-panjang. Tuhan kata apa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika. Itu satu kumpulan ahli kitab yang jujur. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Maknanya orang yang kafir dengan kitab, orang yang tak percaya kepada kitab, tak percaya kepada Quran, dia katalah dia ikut agama apapun, agama Yahudi, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Daud, tak pakai hijab belaka, maka Tuhan kata annal kafira bil Qur'ani mahma asaba minad dunya fa huwa khasir. Penentang Quran, orang yang tak ikut Quran, walaupun mereka dapat kedudukan atas dunia, mereka tetap rugi. Sebab walau nala minad dunya ma lana, mereka dapat menguasai dunia banyak mana pun, kalau mati tetap diazab oleh Allah, kekal dalam neraka, sebab mereka tidak mengikut peraturan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi kita bimbang hari ni, bimbang apa? Bimbang takut kita ni ada juga unsur-unsur nak ikut juga permainan ahlul kitab di dalam agama mereka. Hati-hati para jemaah sekalian, jadi kita akan rugilah. Ana waktu pergi melawat negara Osaka, turun kapal terbang, masuk kereta, sahabat saya yang jemput kita di sana, dia tanya, Abu Anas nak tengok gapo sini? Sedap dia motivasi. Kita kata nak tengok lah, orang kata Jepun ni bersih, Jepun comel, Jepun maju, Jepun teknologi. Kawan kita ni ketawa, mereka jangan letak dalam kepala kita terlalu tinggi, mereka gagal dunia, kecewa di akhirat. Kata lain macam awak motivasi aku. Kita baru masuk, baru sudah cok pasport, tapi kawan kita ni tap, dia pukul, orang panggil tahtim, meruntuhkan apa yang ada dalam kepala kita. Dia kata, ustaz nak tengok apa? Teknologi. Mereka ni hamba kepada besi, hamba kepada alat robot. Pagi kerja, petang kerja, sudah tua, tak tahu lagi mati mana.
Orang lain tulis di taman bunga, jangan buang sampah merata-rata. Di taman bunga Jepun ditulis jangan bunuh diri merata-rata. Apa faedah yang kita dapat? Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia, kecewa di akhirat. Adalah teknologi dia tak dinafi. Teknologi yang dia buat, alat-alat mesin enjin tu kita tak nafi. Tapi kalau kita nak kata mereka bahagia sebahagianya, tidak. Tuan-tuan tengok tak, kereta kecil-kecil, kereta Honda kecil macam kotak tu, itu saiz rumah dia. Dia buat rumah gitu 4 segi, lepas tu dia buat lubang kecil, kereta Honda tu boleh masuk dalam tu ya. Mana kebahagiaan? Kita ni Masya Allah, kita boleh parking kereta depan tangga kita. Yang duduk kat kampung-kampung lah, yang duduk bandar lain macam juga. Tak, nak parking mana kereta pun boleh. Allahu Akbar. Kita kata itulah, jangan duduk bangga sangat dengan dunia. Dunia ni akan hilang. Kita akan bangga kalau kita diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata di Allah Ta'ala, wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa dia kufur, dia rugi dunia, celaka di akhirat, wal iyaz billah. Walaupun kita nampak macam orang yang bahagia, tapi hakikatnya sukar. Kerana itu di antara negara maju yang banyak bunuh diri di negara yang tersebut. Wallahu a'lam. Yang terakhir, sebelum terakhir, dalam ayat ini lagi Allah kata ulaika yu'minuna bihi, orang yang betul-betul baca Taurat yang ikhlas, merekalah orang yang benar-benar beriman. Jadi marilah kita baca Quran, kita baca hadis, supaya kita betul-betul mendapat keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas, semua kita akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita patut takut. Kita bangun tidur, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami setelah kami mati, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita kembali. Mana pagi-pagi lagi kita tarik handbrake, bangun tidur tarik handbrake dah, belum tukar giar lagi, tarik handbrake. Ingat, mu ni akan kembali kepada Allah. Gilah nak pergi cari rezeki, cari yang halal. Nak pergi buat kerja yang halal. Nak pergi, sebab kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini Allah SWT peringatkan kepada kita bahawa mula-mula manusia ni keluar ke dunia, mereka keluar daripada dunia, kita akan huru-hara di sana dan kita akan dibalas dengan balasan. Setiap orang akan duduk di bawah bayangan, tuduhan amalan yang dia buat di atas dunia ini. Kalau amalan kita baik, akidah kita benar, akhlak kita mulia, insya-Allah kita bangkit di akhirat dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Kemudian kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibawa ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, berilah, jadikanlah kubur kami taman-taman syurga. Ajarkan kami segala soal, jawapan yang tepat kepada segala soalan malaikat, dan bangkitkan kami dari kubur dengan keadaan aman, duduk di bawah teduhan aras, duduk berjalan dengan keadaan yang aman, dapat sampai ke kolam Nabi, dapat minum airnya, dan dapat masuk ke dalam syurga dengan aman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah CD yang akan datang bermula ayat 124 sehingga 126 biiznillahi azza wa jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.